Kuala Gandah Gandrah merupakan salah sebuah kampung orang asli yang didiami komuniti orang asli suku kaum Chewong. Suku kaum Chewong merupakan pecahan dari suku Senoi yang mana komuniti ini hanya berada di negeri Pahang sahaja. Kuala Gandah merupakan satu dari 5 buah kampung yang berada di bawah Tok Batin yang sama. 4 buah kampung yang lain ialah Sungai Beranti, Lata Tujuh, Bayek dan Sungai Enggang. Populasi orang asli bagi kelima-lima kampung tersebut dianggarkan seramai 400 hingga 500 orang. Berhampiran dengan kampung Chewong, terdapatnya kawasan pemeliharaan gajah yang diuruskan oleh pihak perhilitan. Tok Batinnya yang bernama Batin Ba bin Raja Teh. Tok Batin Ba amat mesra orangnya dan sentiasa berseluruh. Umur beliau sudah pun melebihi 80 tahun. Orang asli Chewong selesa dengan rumah tradisional mereka. Seorang orang asli Chewong yang bernama Musa. Meskipun beliau buta, beliau mampu berjalan di sekitar kampung itu, malah ke pekan berhampiran tanpa menggunakan tongkat. Beliau mempunyai pengetahuan yang luas berkenaan sejarah kampung dan isu semasa yang berlaku di sekitarnya termasuklah isu tanah dan konflik kepimpinan. Sedikit berkenaan sejarah orang asli suku kaum Chewong, mereka mempunyai sejarah yang panjang sebagaimana orang asli yang lain. Pada peringkat permulaannya, mereka menetap di Kampung Titi yang terletak di Kuala Pahang. Namun demikian, setelah berlakunya peristiwa Perang Rawa, orang asli mula berpindah secara beramai-ramai ke Temerloh. Beberapa lama kemudian, mereka berpindah ke Lancang, kemudian ke Bolok, ke Ulu Teri dan akhirnya menetap di sekitar Kuala Gandah. Musa belia istimewa, Chewong. Chewong juga pernah berhadapan dengan gerakan gerila komunis yang bergiat aktif berhampiran dengan perkampungan mereka. Sebilangan kecil orang asli pernah terlibat dengan gerila komunis sebagai pembeli makanan untuk gerila komunis. Gerila komunis memberi wang kepada orang asli bagi tujuan tersebut. Peristiwa itu hanya berlaku dalam tempoh yang singkat sahaja. Selepas itu, orang asli mula menjauhi gerila komunis. Ia berlaku setelah berlakunya peristiwa orang asli suku Jahut yang tinggal di kawasan Krau disembelih gerila komunis. Peristiwa penuh tragis itu telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada seluruh orang asli termasuklah orang asli Chewong. Suku Chewong ini, zaman dahulu memang berhubung rapat dengan suku Jahut. Mereka sering berjumpa di sekitar hutan simpan Krau, di mana sempadan Krau dan Lancang. Orang suku Chewong ada yang boleh bertutur bahasa Jahut, tetapi orang suku Jahut tak boleh bertutur dalam bahasa Chewong. Chewong juga dianggap sebagai istimewa kerana mempunyai asal-usul yang unik, begitu juga dengan bahasa mereka. Asal-usul yang unik itu merujuk kepada dua cerita tradisional yang diperturunkan dari semasa ke semasa kepada generasi seterusnya. Namun, warisan lisan itu semakin tidak diminati oleh golongan muda. Kedua-dua kisah lisan itu mempunyai jalan cerita yang berbeza, namun bersepakat berkenaan asal-usul mereka. Asal-usul Chewong dikatakan mempunyai susur Galuh dari keturunan raja. Asal-usul ini mempunyai penjelasan yang berbeza. Pertama menyatakan bahawa raja itu merujuk kepada raja orang asli sendiri kerana mereka mempercayai bahawa mereka penduduk asal di semenanjung Malaysia dan mempunyai sistem politik yang tersendiri. Raja itu berkuasa dalam kalangan orang asli suku kaum Chewong sahaja. Raja pertama itu dikenali sebagai Raja Pinang. Manakala asal-usul kedua, raja merujuk kepada raja yang berasal dari Siam yang bernama Wong. Wong telah berkahwin dengan gadis orang asli bernama Che. Dari situlah wujud nama Chewong. Wong dikatakan berketurunan dari kerabat Raja Siam, Raja Tepak. Wong pada masa dahulu melarikan diri dari istana dan berhijrah, sehingga berlaku perkahwinan dengan gadis Chewong. Mereka tinggal di hutan dan tidak kembali lagi ke Siam. Antara hujah yang digunakan bagi mengesahkan asal-usul ini ialah bahasa mereka yang hampir menyamai bahasa Siam. Antara penduduk orang asli suku kaum Chewong Kuala Gandah.
Keunikan kedua ialah Chewong mempunyai bahasa yang hampir menyamai bahasa Siam. Namun, bahasa itu dipertuturkan dengan menggunakan dua logat yang berbeza iaitu bahasa asli Chewong dan bahasa pasar yang sering kali hampir menyamai bahasa Semelai. Semasa Perang Dunia Kedua, ramai orang Chewong terbunuh oleh tentera Jepun, yang juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan populasi kecil orang Chewong. Pada waktu ini, Parti Komunis Malaya meminta bantuan daripada mereka dalam pertempuran komunis dengan tentera Jepun. Selepas Perang Dunia Kedua, kawasan orang Chewong diisytiharkan kawasan hitam disebabkan kehadiran pemberontak Parti Komunis Malaya semasa darurat Tanah Melayu. Kerajaan kemudian memberitahu orang asli berkaitan pemberontakan komunis kerana bimbang mereka membantu pemberontak komunis. Ramai daripada mereka yang dibunuh oleh pemberontak komunis kerana disyaki membantu kerajaan, manakala beberapa daripada mereka juga diserang oleh tentera kerajaan kerana fikir mereka telah membantu pemberontak komunis.